Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Um, Alhamdulillah hari ini kita bertemu sekali lagi dalam sesi FB Live bersama saya Dr. Nurul Yakin Muhammad Isa, pakar perunding perubatan dan paru-paru dari Sunway Medical Center Velocity. Jadi topik hari ini ialah kita akan membincangkan mengenai norma baru di hari raya ketika pandemik COVID-19 ya. Jadi saya masih menunggu rakan panelis saya iaitu Ustaz Syamil Isa ya. Di mana beliau akan membincangkan mengenai pandemik COVID-19 ini dari sudut syariah ya. Beliau merupakan graduan Universiti Al-Azhar Syariah Mesir ya. Sebentar, nampaknya beliau dah online. Okey, sebentar lagi beliau akan bersama-sama dengan kita untuk kita membincangkan apakah yang disebutkan dengan rumah baru di Hari Raya ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz sihat ya? Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Okey, baiklah Ustaz, tanpa membuang masa ya, kita teruskan kepada soalan yang pertama Ustaz ya. Boleh Ustaz jelaskan ya serba sedikit apakah erti Hari Raya yang sebenar menurut perspektif seorang Muslim Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi. Terima kasih kepada Puan Nurul Yakin, Doktor pakar respiratory kita. Merupakan kakak sulung saya actually. Kita terus terang kat sinilah Apa nama erti hari raya di sisi seorang Muslim adalah hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ia sebagai satu bentuk sambutan. Kenapa kita sebut dia sebagai Aid? Aid ini maknanya benda yang kembali. Kan? Kat situ ada maksud kembali, kat situ ada maksud berulang kali. Kita mahu, kenapa kita mahu berulang kali? Kita mahu kegembiraan dan juga kebahagiaan itu berulang-ulang. Maknanya mudah-mudahan dia akan berulang lagi pada tahun depan, akan berulang lagi pada tahun-tahun yang mendatang. Maka dalam seorang Muslim, dalam raya kali ini kita lihat kita sudah melalui marasah Ramadan 30 hari berkurung. Maknanya walaupun mungkin tak semua yang berkurung, tapi kebanyakannya berkurung di rumah. Dan kita mengambil ia sebagai satu bentuk melahirkan rasa gembira di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama dengan para manusia. Hari di mana kita diharamkan berpuasa. 2 hari yang kita diharamkan berpuasa iaitu Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidil Adha. So kita tengok sebenarnya Islam ini apabila dia menjadikan perayaan-perayaan tertentu, Islam mengikat perayaan-perayaan itu dengan ibadah-ibadah yang tertentu. Dan dia bukan mengikat perayaan dengan peristiwa, tapi dia mengikat dengan ibadah-ibadah yang tertentu. Sebab itu kita tengok hari Arafah disunatkan berpuasa, tapi bukan disunatkan berhari raya. Dan dia kerana hari di mana di sana ada ibadah-ibadah yang agung. So kita tengok hari Hari Raya Aidilfitri, dan itu adalah untuk meraihkan umat kembali kepada fitrahnya. Dan maknanya sebelum ini dia menahan lapar dan dahaga pada siang hari, dan sekarang ini dia melalui marasah itu dan dia kembali kepada keadaan asal dia. Dan samalah juga macam Hari Raya Aidil Adha, dan umat meraihkan hari penyembelihan, iaitu hari Yaumun Nahri ataupun hari di mana adanya penyembelihan binatang haiwan korban pada ketika itu. Maka kat situ kita kena tengok hari raya ini Islam ikat dengan ibadah-ibadah tertentu, bukan peristiwa-peristiwa sahaja. Dia bukan macam orang lain. Sebab itu kalau kalaulah kita tak ikut Islam punya neraca umum ataupun orang lain yang biasa, dia ada hari ibu, hari ayah, bukanlah salah, bukan. Tapi kita nak kata dalam Islam dia mengikat perayaan-perayaan itu dengan ibadah-ibadah yang tertentu untuk menzahirkan keagungan dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, terima kasih atas jawapan yang sungguh berinformasi ya. Baiklah, yang seterusnya Ustaz, apakah pula yang dimaksudkan dengan norma baru di Hari Raya? Mungkin Ustaz boleh jelaskan sedikit sebanyak konsep norma baru di Hari Raya tu Ustaz. Norma baru di Hari Raya ni saya rasa doktor lebih mengetahui lah apa yang lebih aula, apa yang lebih afdal untuk kita lakukan ketika Hari Raya. Dan perkara-perkara ini kalau kita lihat secara teknikalnya dia adalah seperti yang disarankan oleh Perdana Menteri sendiri, kan, maknanya jangan bersalaman, elakkan congested area, dan benda-benda yang terlalu padat, terlalu jauhkan kita punya distansi dan sebagainya. Tapi saya mahu membawa tuan-tuan dan puan-puan
untuk kita melihat norma baru kita sebagai seorang Muslim ini di hari raya ini, kita kena lihat yang lebih utama itu lebih utama. Maksudnya kita perlu melihat dalam kerangka ini, dan bukanlah semestinya kita mesti berziarahi baru kita sudah dikira berhari raya. Bukan semestinya kita kena salam, cium tangan, kena berdepan dan sebagainya, barulah dikira hari raya. Dan sebenarnya kita kena keluar daripada kerangka teknikal itu, kita melihat kepada intipati yang ada di dalam tabiat hari raya orang Melayu. So kita kena cari dia punya intipati dia dan kita adjust dia punya teknikal dia. Apakah intipati dia? Intipati dia bermaaf-maafan. Maka kita cuba dengan cara yang lain, telefon ataupun WhatsApp ke ataupun SMS. SMS ada lagi sekarang ni, kan tak tahulah kan. Ataupun buat apa-apa mesej-mesej yang membawa kepada maksud yang sama. Apa dia? Kita Google Hangout Ustaz. Google Hangout dengan Google Zoom. Hangout. Apa-apalah ya. Dan seumpamanya. So bagi saya norma baru di hari raya ini dia membawa kita untuk melihat kepada essence of yang kita buat selama ini. Selama ini kita asyik menziarahi, bagus benda tu. Tapi bila benda tu tidak boleh nak dilakukan sebab menjaga maslahat nyawa, maslahat kesihatan yang lebih utama lagi. Dan baiklah kita biar dia hidup, biar orang-orang yang kita nak ziarah itu dalam keadaan selamat dan sihat daripada semata-mata kita nak menyambut hari raya dan kita jumpa dia dan mendedahkan mereka kepada risiko-risiko yang tidak perlu. So bagi saya itulah yang norma hari raya ini kita lihat dalam kerangka yang lebih luas, dalam kerangka mencapai tujuan-tujuan tertentu tanpa terikat dengan teknikal-teknikal yang kita sudah pun menjadi adat dan kebiasaan kita sebelum ini. So, sekarang ni orang bagi duit raya boleh bank in je, contohlah kan, contoh. Okay. Bagaimana pula Ustaz dengan yang kata, ada orang bertanya yang mengatakan sekiranya tidak ada orang melawat warga emas, mereka akan merasa sedih, merasa depres, tidak ada orang menziarahi, anak-anak mereka semua tak balik. Jadi warga emas ni berasa sedih, depres dan menuduh anak derhaka pula kalau tak balik kampung. Macam mana tu Ustaz? Nak jadi anak derhaka ke ataupun nak selamatkan mak ayah daripada terkena COVID-19? Saya rasa anak derhaka tak derhaka ni dia perlu dilandasi dengan batasan-batasan syariah. Tidak semestinya dia buat melakukan satu benda itu mengikut preference mak ayah dia. Tidak semestinya itu dikira benda yang betul. Derhaka yang tak derhaka ni, derhaka itu maksudnya buat benda yang tak betul. Boleh jadi kita jadi anak derhaka apabila kita membawa mak ayah kita kepada kancah-kancah kebinasaan tersebut. Walaupun dia sendiri nak kita jumpa dia, tapi oleh kerana sayangnya, jadi kita tak nak menjadi anak-anak yang benar-benar derhaka, maka kita tidak lakukan perkara itu. Sebab itu di dalam syariah ini kita kena tengok istilah derhaka ini dia perlu ditapis dengan istilah-istilah ataupun ditapis dengan penilaian-penilaian syariah. Tidaklah semestinya apabila kita mengikuti preference mak ayah kita, maka itu dikira anak yang taat dan sebagainya. Dia tak kena preference dia, terus dikira anak derhaka. Sedangkan kita ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Sebab itu kat dalam syariah, dia punya isu dia bukanlah suka atau tak suka. Tapi isu dia apakah yang dibenarkan, apakah yang tidak dibenarkan. Kerana dia melibatkan satu pertimbangan-pertimbangan mengenai maslahat-maslahat dan juga kerosakan-kerosakan yang berlaku. So kalau untuk warga-warga emas ni, mungkin kita perlu mendidik mereka ataupun kita perlu memberitahu apa yang sedang berlaku. Tidak hadirnya anak-anak ke rumah bukanlah bermaksud dia tak suka atau tak sayang. Tapi tidak hadir itulah tanda sayang. Tidak hadir itulah tanda dia benar-benar menyayangi untuk tidak mahu mendedahkan mereka kepada risiko-risiko yang sedemikian. Okay, jadi apa pula pendapat Ustaz tentang orang-orang yang memang tak mengendahkan langsung norma baru di Hari Raya ni? Maksudnya walaupun kerajaan telah mengenakan pelbagai roadblock, sekatan jalan raya, menghalang memberikan larangan merentas negeri, tetapi ada orang yang helah untuk tetap nak balik kampung juga. Jadi apa pendapat Ustaz tentang orang yang tak mengendahkan norma baru ni? Apa yang perlu kita lakukan kepada mereka? Orang yang buat benda ni, first kali saya rasa dah banyak dah taklimat-taklimat yang diberikan mengenai bahaya, kemungkinan akan timbul kluster-kluster yang baru dan sebagainya. Saya mungkin nak pergi kepada pandangan yang agak ekstrim sikit, minta maaf ya doktor kalau doktor tak setuju ke apa. Saya boleh katakan sesiapa yang melanggar arahan-arahan itu, seolah-olah dia sedang melanggar arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sedang membuat dosa.
Dan itu benda yang kita kena tengok. Jangan kita nampak arahan-arahan itu hanyalah sekadar satu arahan teknikal yang kita boleh adjust. Tidak, benda ini melibatkan maslahat awam. Agama yang tidak memisahkan di antara dalam erti kata yang lain, dan dia akan Islam ini akan menggabungkan setiap amalan perbuatan kita di dunia ini semuanya ada perkiraan dia di akhirat. Dan walaupun Quran tak sebut, Nabi tak sebut secara spesifik, jangan duduk rumah, jangan ziarah mak ayah sebab takut COVID-19, tak sebut secara spesifik, tapi di sana ada kuasa yang menentukan apakah yang terbaik untuk kita ikut. Dan itulah di kuasa pemerintah yang ada sekarang ni. Mereka sudah mengariskan garis-garis panduan untuk kita ikut supaya tidak membawa masalah kepada orang lain. Dan isu dia bukannya kita suka ataupun tak suka, kita nak atau tidak. Dia kata isu dia adalah maslahat awam, kepentingan awam. Kita jumpa siapa, bila kita menjangkiti mak ayah kita akan membawa kepada kebebanan terhadap KKM pula. KKM pula akan menaikkan statistik pula akan menambahkan kecemasan orang lain, akan menambahkan benda-benda yang lain. Semuanya itu adalah kerangka-kerangka yang kita perlu lihat. Kita ini hidup bermasyarakat. Kita ini adalah satu unit daripada unit besar negara. Jangan ingat kita duduk di lautan. Kalau nak buat tu duduk di lautan. Tak payah duduk. Tak payah duduk kat sini. So orang macam ni dia kena faham tindakan-tindakan dia memberi kesan kepada masyarakat secara dunia dan memberi kesan kepada akhirat nanti. Dia punya pertimbangan itu juga ada dosa dan pahalanya. Wallahu a'lam. Jadi Ustaz, mungkin dari segi pandemik COVID-19 ni Ustaz, apakah pandangan Ustaz mengenai hikmah ya? Mungkin sebenarnya ada hikmah di sebalik pandemik COVID-19 ini menurut perspektif seorang Muslim secara khusus dan juga perspektif seorang manusia secara umum. Mungkin apa hikmah yang boleh didapatkan daripada pandemik COVID-19 ini? Hikmah yang bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang besar yang boleh kita tengok, yang pertama sekali adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala ini yang menjangkaui kuasa manusia. Itu yang pertama. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghadirkan virus ini, walaupun ada kata mungkin tangan-tangan manusia dan sebagainya, tapi ia tak akan berlaku tanpa kehendak dan juga keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita anggaplah dia sebagai satu kehendak dan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita melalui proses ini ataupun melalui wabak ini. So kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan satu wabak yang cukup kecil dan dia boleh melumpuhkan ekonomi seluruh dunia. Dan tanpa satu bom pun, tanpa satu askar yang dikerah pun, tanpa satu polisi meeting buat perang dan sebagainya, satu dunia sedang lumpuh secara ekonominya. And so itu yang pertama kita lihat, Allah nak mengajar kita bahawa di sana ada satu kuasa yang lebih besar lagi daripada yang kita. Itu yang pertamalah. Yang kedua, saya suka untuk tengok dari sudut seorang Muslim memahami bahawa segala musibah yang datang pada mereka semuanya adalah kerana dosa-dosa dan juga kerosakan yang mereka lakukan. Maka musibah itu datang untuk reset the ecosystem, reset the order, return the order to the maknanya kembalikan balik dunia ini kepada bentuk yang betul. Dan kalau kita tengok dekat dalam ada satu survey di dalam pengudaraan di China selepas mereka lebih kurang 3 bulan kan, 3 atau 4 bulan lockdown, apa yang berlaku kepada ozon, dia adalah satu penambahbaikan yang cukup cantik. Pengudaraan mereka makin bersih. Kalau kita tengok di sini pun ada kata Sungai Kelang makin bersih, walaupun saya tak nampak sangatlah bersih tu. Tapi maknanya dia ada perbezaan dia. Ada kata Sungai Melaka pun dah makin cantik. Maknanya itu adalah satu Allah jalankan musibah tu untuk kita nampak, kita rasa terseksa, terbeban, tapi sebenarnya dia adalah untuk kebaikan dunia secara keseluruhannya. Kan? So dalam kita pun dalam memahami melalui pandemik ini, kita kena sentiasa mengharapkan ganjaran dan pahala daripada Allah SWT dan mengharapkan agar Allah mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan kerana kita kena yakin setiap yang berlaku itu sedang menghapuskan ataupun sebagai kafarah kepada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Itulah satu pandangan yang akan menjadikan kita sentiasa dekat dengan Allah SWT dan hidup kita ini sentiasa di bawah naungan rahmat dan juga kasih sayang Allah SWT. Okey, terima kasih Ustaz di atas penerangan yang sungguh terinspirasi ya. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan pengalaman berpuasa ya sebelum COVID-19 dan selepas COVID-19. Apa perbezaan ni Ustaz? Mungkin dari segi pengalaman Ustaz lah, last year macam mana beza COVID-19 dan this year COVID-19, apa bezanya? Beza yang utama sebenarnya bagi saya adalah kita tidak boleh berterawih di luar.
Walaupun tahun lepas saya berpuasa di Mesir, kan, tapi maknanya kefahamannya lebih kurang lah. Maknanya ketika bulan puasa kita boleh ke masjid, kita boleh keluar beriftar di mana-mana tempat, iftar di rumah kawan-kawan dan sebagainya. Tapi pada kali ini cukup berbeza. Kita hanya beriftar di rumah dan juga kita berterawih di rumah, melainkan ada masa-masa yang kena jadi imam di masjid. Itu cerita lain lah. Tapi maknanya nak kata, apa yang saya tengok pengalaman Ramadan di rumah ini, yang manisnya dia mendidik jiwa, kalaulah sebagai seorang ketua keluarga, dia menjadikan seorang ketua keluarga itu benar-benar berperanan di dalam menghidupkan rumahnya. Dia kena jadi imam. Dia kena jadi imam 5 waktu. Kalaulah dia kat rumah 5 waktu, dia kena jadi imam 5 waktu. Dia kena kalaulah orang tu hafal Quran, dia kena baca Qurannya. Dia kena baca, takkanlah nak baca modal yang sama, mestilah kena hafal surah lain sikit. Supaya kalau tak nanti anaknya kata, ayah ni asyik baca surah yang sama je, sudah nak jawab kan. So maknanya kat situ kita sedang meningkatkan kapasiti kita sebagai seorang ayah yang bertanggungjawab menjaga dunia dan akhirat keluarga kita. Tapi melihat dunia dan akhirat, sudut-sudut, ada sudut-sudut keagamaan yang perlu dikata. Lepas ini esok pula ada khutbah raya yang perlu disampaikan oleh ketua-ketua keluarga. Itu juga lagi mendidik sifat kelelakian, keketuaan, kepimpinan ayah sebagai seorang ketua keluarga di dalam menjaga keluarganya. Okey, jadi apa cadangan Ustaz ya supaya masyarakat kita boleh mula membiasakan diri dengan norma baru ni? Mungkin kita kurang biasa ya, mungkin ada orang yang tidak begitu pandai menggunakan IT ya, tidak IT savvy, tak tahu bagaimana nak pergi ke Google Hangout, mungkin ada yang tak ada smartphone ya. Jadi bagaimana cadangan Ustaz untuk kita membiasakan diri dengan norma baru di hari raya ni sempena pandemik COVID-19? Bagi saya benda ni benda yang agak teknikal lah, tapi benda yang kita kena tahu bahawa dunia memerlukan kita untuk adapt ataupun berubah dengan perubahan dunia tersebut. Saya yakin benda ini dia tidak akan berterusan selama lebih daripada 5 tahun. Kalaulah berterusan pun dia tak akan selama-lamanya lah. Sebab dia benda yang tidak normal kan, benda yang tidak asalnya lah. Asalnya manusia tidak ada internet, tidak ada handphone, maknanya asalnya manusia bertemu sesama sendiri. Bila dah berlaku macam ni, kita kena masuk sekejap dalam satu tempoh emergency atau tempoh yang sedemikian untuk biasakan diri agar kehidupan boleh berjalan seperti biasa. Jadi kita kena fahamkan kepada masyarakat perkara ini adalah perkara sementara yang kita kena sama-sama tanggung kosnya untuk tidak lebih rugi, untuk tidak lebih merugikan kita punya komuniti kita dan kita punya kehidupan kita secara seharian. Lepas ini akan banyak lagi work from home. Mungkin akan jadi satu bentuk benda yang permanent untuk setengah company. Ada dia punya work from home-nya dan sebagainya. Meeting pun tak boleh meeting duduk sekali. Sampailah timbul vaksin. Kita pun tak tahu, mungkin dah sampai vaksin tu ada benda lain pula yang keluar lepas tu. Kita tak tahu. Tapi benda-benda tu adalah benda yang kita kena tanamkan kepada masyarakat bahawa ini adalah perubahan sementara yang kita kena sama-sama tanggung kosnya. Sebab kita tak ada siapa nak benda ni, tapi kita nak kehidupan kita berjalan seperti biasa. Okay. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan ya Ustaz kalau ada pengalaman yang manis ya ketika berpuasa di pandemik COVID-19 ni yang rasanya berbeza ya, yang memberi kesan di hati ya. Yang mungkin Ustaz boleh sharekan dengan para netizen yang sedang menonton kita sekarang. Bagi saya lah benda yang menarik ketika berpuasa di pandemik ni, tadi saya dah sebutlah solat tarawih dengan anak-anak kan, maknanya pada lebih kurang macam setiap malam solat tarawih dengan anak-anak. Yang lebih menarik lagi adalah memasak kan, kita mengasah skill memasak untuk keluarga. Yang sebelum ni isteri kita yang masak, keluarga kita lebih suka kita masak kan. Itu no offense kepada isteri saya kalau dia tengok kan, tapi maknanya dia adalah satu bagaimana kita menghidupkan balik suasana kekeluargaan tu dalam keluarga dan meletakkan peranan ayah pada tempat yang sepatutnya. Maknanya ayah itu juga ada peranan di dalam rumah. Kan? Macam seperti mana hadis daripada Ummul Mukminin, silap saya di tanah Aisyah kan? ataupun Ummu Salamah, tak pasti antara dua tu. Dia kata Rasulullah SAW juga menjahit, juga menolong isterinya di dapur, juga melakukan kerja-kerja rumah.
Dan semuanya itu adalah kerja yang Rasulullah juga buat, bukanlah meninggalkan semuanya pada isterinya. Jadi dalam kerangka ini saya suka melihat agar saya juga be of service dan menjadi salah satu daripada ejen-ejen yang boleh berkhidmat kepada kepentingan rumah tangga di rumah, kan, selain daripada mencari nafkah dan seumpamanya. Okey. Habis puasa lah. Okey, baiklah. Ya. Mungkin kita ada lagi 5 minit. Mungkin Ustaz boleh sharekan sedikit sebanyak ya, apakah pengajaran ataupun learning point kongsikan ya buat netizen di luar sana yang ingin menyambut Hari Raya mengikut norma baru. Bagaimana untuk memudahkan mereka menghidupkan norma baru. Takut nanti Kang kalau jiran-jiran datang ya, kita kata oh kita tak boleh terima tetamu ya, takut jangkitan nanti jiran terasa hati ya, ataupun pakcik-makcik ya, sepupu datang nak bersilaturahim ya, kita terpaksa tidak memberi mereka masuk ke rumah ya. Jadi bagaimana untuk kita nak menghadapi konflik sekiranya terjadi seperti itu nanti di Hari Raya esok? Dia sebab tu saya kata mungkin kalau siapa-siapa ada dalam WhatsApp group, mereka kena buat satu etika berziarah hari raya. Maknanya buat daripada hari ni. Hari ni dah ready dah apa yang perlu dibuat oleh setiap rumah, oleh setiap keluarga untuk berhari raya. 1, 2, 3. Sekiranya datang rumah boleh masuk ke tidak? 1, 2, 3. Kalau nak masuk pun apa yang kena ada? 1, 2, 3. Kalau tak boleh masuk sebab ada yang person dalam rezeki 1, 2, 3 juga untuk orang-orang ahli keluarga yang datang berziarah tidak terasa hati. Kita kena letak pada awal-awal kita punya main setting kita bahawa kita semua saling sayang menyayangi di antara satu keluarga, antara satu sama lain. Tidak ada siapa-siapa yang mahu melukakan hati siapa-siapa pun. Maka keberadaan kita dalam ini adalah keberadaan yang kita terpaksa hadapi untuk menjaga maslahat yang lagi besar itu, iaitu nyawa. Kan? Bila kita boleh meminta maaf selepas ini atau boleh bertemu selepas ini sekiranya dipandangkan umur dan juga sekiranya kembali seperti asal. Tetapi sekiranya salah seorang daripada orang yang nak bertemu itu sudah tidak ada kerana masalah kita, maka kita tak sempat pun nak minta maaf lagi untuk next session. Kan? Sebab mungkin kita yang menyebabkan mereka kena tu, tiba next dia tak ada dah, kita boleh nak minta maaf. So maknanya kita nak tengok masyarakat perlu diajar untuk berfikir secara rasional dan juga memahami apakah dia sebenarnya essence dalam hari raya ini. Kan? Antara benda yang kita boleh buat adalah letak etika-etika, bagi tahu siap-siap pada hari ini, kena sebut awal-awal dan apakah benda-benda yang perlu do's and don'ts dalam hari raya ini. Semuanya itu adalah benda-benda yang perlu diletak daripada awal untuk mengelakkan terguris hati makcik-makcik, pakcik-pakcik, atuk-atuk, nenek-nenek yang mengharapkan sanak saudaranya menziarahinya secara berbondong-bondong. Sebelum ini boleh datang sekali 5 kereta, 8 kereta konvoi kan. Tapi kali ini mungkin tidak macam tu. Anggaplah kereta itu ada, cumanya kita tak nampak kerana yang hadir itu adalah hati-hatinya di dalam pertemuan-pertemuan secara maya ini. Wallahu a'lam bissawab. Okey, jadi Ustaz, bagaimana untuk kita kaitkan ya norma baru ni dengan maqasid syariah Ustaz ataupun maksudnya keutamaan dari segi fikah keutamaan ya, bagaimana setengah orang mengatakan kita perlu menjaga hati dan perasaan, tetapi pada masa yang sama kita perlu juga menjaga nyawa. Jadi bagaimana untuk kita menetapkan prioriti itu? Saya rasa tadi saya ada sebut sedikit. Maknanya sebenarnya Islam ini dalam menjaga nyawa, dia ada benda-benda yang disusun. Maknanya Islam, kelebihan agama Islam ini, dia ada dia punya susunan-susunan keutamaan. Apakah yang penting, yang paling penting, yang sangat-sangat penting, yang kurang penting dan yang tak penting. Kan? So di dalam melihat keutamaan pada hari ini, maqasid syariah ni apa benda? Tuan-tuan mungkin secara umum lah. Maqasid syariah ni adalah kehendak Allah SWT terhadap manusia. Dan apa yang Allah nak kat kita. So di dalam maqasid syariah kita biasa sebut ada 5 lah: agama, jiwa, akal, nasab dan juga harta. Kan? So tu secara umum lah. Tapi kalau kita nak tengok kat sini, di sana ada turutan-turutan keutamaan yang mana kita apabila tidak mengikut keutamaan, takut-takut kita sedang buat dosa. Ini yang Al-Ghazali sebut. Kan? Apabila kita tidak mengikut keutamaan tersebut, sebenarnya kita sedang buat dosa. Sebab apa? Sebab kita meninggalkan benda yang lagi utama. Kan? Contohnya ada orang rumah terbakar, tiba-tiba kita nampak dia terbakar, kita pun solat sunat.
Yang wajib pada ketika itu adalah selamatkan rumah tu. So dengan solat sunat kita, walaupun kita dapat pahala, kita mungkinlah kita fikir kita dapat pahala, tapi sebenarnya kita sedang melakukan dosa, dosa tidak menyelamatkan nyawa orang lain. So itulah kefahaman yang kita kena faham kat sini. Dan di sana ada kita punya sentimen perasaan kita. Ada rasa nak berkunjung, nak ziarah, ada norma hari raya yang sebelum ini, kita kena jumpa, kena salam, kena menangis depan makcik-makcik kita, minta maaf dan sebagainya, macam-macam kita dah buat kat dia sebelum ni. Minta halal makan minum dan sebagainya. Kan? Tetapi di sana ada benda lagi besar lagi, iaitu isu keselamatan nyawa yang tidak boleh nak diganti. Benda-benda ni kita boleh buat bila-bila lah. Tapi nyawa ni boleh dapat sekali je. So benda ni yang kita kena tengok apabila kerajaan menetapkan polisi-polisi ini, dia adalah untuk menjaga maqasid syariah ini. Menjaga turutan-turutan supaya kita tidak terjebak di dalam risiko-risiko yang merosakkan lagi ataupun membawa kepada keselamatan awam punya risiko lah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya tertarik dengan kata-kata Ustaz yang mana kita ada keutamaan-keutamaan yang perlu kita prioritaskan, yang perlu kita pentingkan. Saya ingin juga share kata-kata seorang senator daripada US apabila rakyat komplain, rakyat Amerika komplain bila buat PKP bila perintah berkurung dikenakan, lockdown dikenakan atau PKP dikenakan, rakyat komplain kata banyak orang dibuang kerja kerana PKP, banyak orang stres masalah mental sebab tak boleh keluar bekerja, jumpa orang, jadi stres, masalah mental Jadi kalau duduk di rumah aja boleh berlaku social violence keganasan rumah tangga banyak berlaku sebab PKP Jadi mereka menimbulkan masalah-masalah ini tetapi senator tersebut menjawab dengan begitu bijaknya. Beliau berkata, ya betul keganasan rumah tangga berlaku kerana PKP tetapi mereka tidak akan mati. Ya betul ramai orang dibuang kerja kerana PKP tetapi mereka tidak mati. Dan betul ramai orang stres, tertekan mental mereka kerana tidak keluar rumah, tak boleh jumpa orang tetapi mereka tidak mati. Sekiranya mereka melanggar PKP, mereka keluar berjumpa orang ramai, mereka berkemungkinan tinggi untuk mati. Jadi di sini saya ingin mengajaklah para netizen sekalian bahawa sangat penting untuk kita mematuhi penjarakan sosial dan juga hygiene Kita perlu patuhi saranan yang telah diberikan oleh kita tentang 3W iaitu wash hands, wear mask and warms. Maksudnya kita mematuhi amaran-amaran yang telah diberikan oleh KKM dan juga elakkan 3C iaitu elakkan first C is crowded place, confined space and close conversation. Alright, elakkan 3C So amalkan 3W, elakkan 3C. Alright. Dan yakinlah bahawa insya-Allah pandemik COVID-19 ini boleh kita sama-sama atasi sekiranya kita berganding bahu dan kerjasama antara satu sama lain Jadi Ustaz mungkin ada sepatah dua kata-kata terakhir sebelum kita akhiri sesi FB Live kita ni Ustaz. Kata-kata terakhir saya adalah mana-mana yang belum bayar zakat fitrah tu boleh bayarlah. Bayar zakat fitrah untuk melengkapkan kita punya puasa kita. Sebab zakat fitrah ini akan mensucikan lagi orang-orang yang berpuasa dan juga memberi makan kepada orang-orang miskin seperti dalam hadis tu rahmatul lis-shaim wa ta'matul lil masakin. Maknanya memberikan kesucian kepada orang yang berpuasa dan juga memberikan makanan kepada orang-orang yang miskin. Maka mudah-mudahan dengan kita melalui madrasah Ramadan ini dan dalam PKP ini dia menjadikan kita seorang mukmin yang lebih baik, yang ayah yang lebih bertanggungjawab dan juga ketua keluarga yang lebih memikirkan dunia dan akhirat untuk keluarga mereka. So wallahu a'lam bishawab. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dan silap saya minta maaf. Terima kasih atas jemputan sekali lagi Dr. Nurul Yakin. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama-sama kita dan juga terima kasih kepada semua netizen kerana sudi meluangkan masa untuk sama-sama kita bincangkan topik norma baru di hari raya ketika pandemik COVID-19 ini pada hari ini. Esok insya-Allah kita akan sama-sama menyambut hari raya Aidilfitri Salam Aidilfitri buat semua. Maaf zahir batin sekiranya ada salah silap kasar bangsa sepanjang saya mengadakan sesi FB Live ini, saya mohon banyak kemaafan Dan insya-Allah esok kita akan mengadakan sesi FB Live ini sedikit awal pukul 11.30 pagi untuk kita sharekan ucapan Hari Raya Aidilfitri bersama netizen dan rakan-rakan serta ahli keluarga terdekat Sekiranya ada di antara netizen yang ingin memberikan ucapan raya ataupun salam perantauan, bolehlah
menaikkan ucapan anda di ruangan komen ya, ataupun just type perkataan live untuk saya jemput sebagai broadcast ketika live esok ya, untuk sama-sama berkongsi ucapan hari raya dan juga mungkin pesanan-pesanan hari raya kepada keluarga yang terdekat ya. Jadi sekiranya anda ada soalan juga boleh typekan di ruangan komen untuk kita bincangkan dalam sesi esok hari ya. Recorded version untuk FB Live ini boleh didapati di channel YouTube saya. Saya akan compilekan semua rancangan FB Live kita, jadi untuk memudahkan kita boleh mengakses perbincangan ini setelah ini ya. Dan insyaAllah kita jumpa lagi pada hari esok. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.